Amin. Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan kita masuk. Ada sedikit lah saya nak sebut. Okey, kemarin saya ada bagi satu tugasan yang mana untuk diselesaikan pada hari kemarin tu lah. Okey. Ada yang hantar dan ada yang senyap tu, diam terus. Hilang dari radar, hilang ke mana? Dia buat kedok, wallahu alam. Okey. Kita tengok lah. Sebab sekarang ni kalau Telegram tu dia lebih mudah lah. Okey. Lebih mudah untuk semok apa-apa. Okey, cuba kita tengok ni antara nampak tak? Apa? Apa dapat tu? Okey, kelas 5MB1. Telegram sekarang ni dia boleh ada interface comel lah, dia boleh buat by kelas. Okey. Kalau kita tengok ni ni semua yang hantar pada saya ni. Okey. Kita kira daripada bawah Ni Firdaus makna ni dia kabur hidup hari, jadi tak kira lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, 17 5MB1 yang hantar tugasan. 2 orang lagi tu dia tak hadir, jadi dia tak hantar lah. 19. Seorang lagi tu tak tahu siapa. Boleh je saya nak check. Cuma biar dia rasa diri lah. Asyik saya je duduk cari. Biar dia sendiri lah pula rasa diri dia bersalah ke tak bersalah. Biar dia rasa lah pula. Kalau dia tak rasa tu maksudnya dia tak dapat hidayah lagi tu. Okey. 5MB2 pula. Kita tengok ni Zarpan ni ngelah dia mesej saya 29 bulan lepas. Okey, kita tengok berapa orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang saja yang hantar tugasan daripada 19 orang. 12 orang lagi tu hilang dari radar tu. Tak tahu pergi ke mana. Dia buat ke, tak buat ke, saya tak tahu. Sebab saya beri simple je satu tugasan sikit je tu. Macam apa, Pai ni buat selai ambil gambar, lepas buat ambil gambar hantar pada saya. Nak tengok komitmen je sebenarnya. Komitmen, boleh beri komitmen ke tak pada sebab modul semua dah ada. Semua orang dah ada modul lah. Saya rasa handphone pun semua orang ada kamera. Bila dah buat, ambil gambar, hantar je kepada saya. Tak perlu awak login GC ke. Benda tu saya fikir banyak. Sebelum ni saya memang guna GC tu, Google Classroom ataupun Delima tu. Tapi ramai tak ingat password apa semua. Jadi lebih payah lah kan. Lebih merumitkan kerja awak. Sekarang ni saya nak permudahkan kerja awak. Cuma nak tengok awak buat je. Jadi 17 per dengan 17 bodoh. 7 per dengan 19 tu Allah. Tak tahu lah. Komitmen tu lah, komitmen Kita sebagai awak tak, kalau nak beri nasihat sikit lah. Di awal-awal ni beri nasihat sikit. Awak tak perlu fikir pun benda lain. Awak perlu fikir belajar je. Duit tak payah fikir sebab mak ayah cari. Benda lagi, masalah orang lain tak payah, awak tak perlu fikir. Awak fikir masalah awak je. Sebab awak percayalah, zaman awak tingkatan 5, zaman awak SPM ni adalah zaman paling seronok sekali. Seronok sebab kita fikir kita tak fikir orang lain pun.
Bila awak jadi macam saya ni, banyak orang nak kena fikir. Nak kena fikir pasal sekolah, nak kena fikir pasal anak saya, PDPR juga, nak kena siapa dah pantau kerja sekolah dia, lepas tu nak kena fikir cari duit, nak bayar bil, nak bayar internet lagi, nak bayar beli makan, beli pakai. Fikir pasal kejayaan anak murid. Uh, Sebab itulah kalau tengok sekarang ni, ramai orang stres sekarang ni. Bukan maksudnya orang tak bekerja, dia perlu nak cari duit, nak beri makanan ke anak bini dia. Dengan keadaan sekarang ni tak boleh keluar rumah, tak boleh pergi mana. Oh bayangkan, saya kira Allah pemudahkan saya. Allah beri saya kerja kerajaan. Kalau kerja kerajaan, walaupun saya tak masuk kelas pun, gaji saya tetap masuk. Cuma keberkatan lah tak ada kalau saya dok buat kerja saya. Kalau saya tak masuk kelas pun, gaji saya tetap masuk. Saya tak dapat duit. Cuma bila tak berkat, akan berlaku banyak lah mungkin accident ke, tak? Apa? Kereta rosak ke, apa, anak sakit ke. Kalau tengok, kalau Allah nak tarik rezeki sekejap je. Tapi saya bukannya terbaik, cuma saya nak cari keberkatan tu orang kata. Saya dah cuba yang terbaik untuk beri sepenuh komitmen saya pada awak. Jadi awak sekarang ni balas balik komitmen tu. Tu je saya nak. Bukan hari-hari nak blebel, nak ngepek. Lah. Banyak saya kena jaga ni, 5MB1, 5MB2, 1MB3, 1MB5. Saya kata satu lagi sedih tengok kan. 2 orang jatuh tugasan. Daripada 14 orang. Mungkin kata satu tu mungkin mak ayah dia tak ada nak pantau. Tapi bila dah lebih pada umur 15 tahun, masuk 16 tahun, semua tu dah terletak pada awak sendiri, tak bergantung pada mak ayah dah. Satu MB5 atau MB5 ramai sikit hantar tugasan. 4 MB1 saya respect tahun ni. Semua saya beri dia buat. Tengok. Banyak hantar. Dan komitmen lebih tinggi lah saya tengok berbanding dengan tingkatan 5. Bukan nak banding beza, cuma kita tengok. Kita boleh nampak lah. Saya sebagai cikgu ni, saya boleh nampak dia punya komitmen tadi. 4MB1 ni bagus, tapi wallahualam 4MB2 saya tak pasti macam mana. 4MB2 sebab cikgu Robiah ajar. Okay, so tu je saya nak tunjuk. Next saya nak ajar subtopik lah. Kalau hari-hari blab-blab tak jadi kot, tak habis subtopik kita. Biasa tetap diteruskan. Mungkin sekarang ni saya tengok siapkan soalan pertengahan tahun. Dah siap dah, insyaAllah. Kalau sekolah masih lagi tak buka, kita akan buat ujian pertengahan tahun secara online. Secara online tu macam mana? Contoh, saya kata jadual dalam pukul 10 hingga pukul 12, subjek fizik lah. So, soalan tu akan dibuka antara pukul 10 hingga pukul 12 saja. Selepas 2 jam dia akan ditutup, siapa tak ambil, kita ambil lah. Gitu. Sekarang ni mudah, semua boleh setting kalau Google Form. Okay, next. Kemarin kita belajar pasal arus dengan voltan, betul? Arus dengan voltan. Arus ni, arus dalam simbolnya I besar sama dengan Q per T, betul? Kuantiti jumlah cas bahagi dengan masa ataupun kadar pengaliran cas daripada dia mengalir tu, daripada berapa jumlah cas yang mengalir dalam masa 1 saat. Tu arus. Kalau voltan ataupun beza upaya, Allah, azan lah pula. Okey, kita stop sekejap. Laluan pada azan.
Ada kat luar je. Tak duduk tu tadi. Dekat bunga umi, dekat pintu. Apa? Okey, kita sambung okey, arus rumus dia I sama dengan Q per T ataupun kadar pengaliran cas ataupun jumlah cas bahagi dengan masa. Yang kedua, voltan. Voltan ni nama lain dia beza keupayaan. Itu nama lain dia. Voltan beza keupayaan dia sama Okey. V. V sama dengan E per Q. Okey tak? Ataupun beza keupayaan tu sama dengan tenaga untuk menggerakkan 1 coulomb cas ataupun tenaga bahagi dengan jumlah cas. Okay. Unit dia adalah volt. Dan yang ketiga hari ni kita nak belajar pasal rintangan. Okey, rintangan. Okey, rintangan ni R besar. Okey. Rintangan R sama dengan rintangan ni dia adalah V bahagi dengan I. Beza upaya bahagi dengan arus. Ni beza upaya bahagi dengan arus. Okey, jadi apa hubungan rintangan dengan arus? Rintangan dengan arus ni kalau kita tengok arus duduk kat bawah, rintangan duduk kat atas. So dia berkadar songsang. Okey, maksudnya kalau rintangan tu besar, arus kecil. Arus kecil rintangan besar, arus kecil. Okey, tu 3 benda yang perlu kita sematkan dalam hati Kena tahu berkenaan dengan apa benda tu elektrik. Kalau elektrik ni 3 benda ni yang paling penting kita kena ingat. Okey kalau awak minat dalam bidang elektrik, mungkin nak sambung dalam engineering electrical ke tak. So benda-benda ni lah yang awak akan bawa, awak akan belajar.
Mari gini jadi gini, mari gini jadi gini. So kita akan tahu peraturan-peraturan elektrik ni. Okey. Dan rintangan ni, okey, dia bergantung kepada suatu konduktor tu. Okey. Ada dua jenis konduktor, konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Okey. Apakah yang dikatakan konduktor ohm? Konduktor ohm ni dia mematuhi hukum ni, hukum rintangan ni. Rintangan voltan bahagi dengan arus. Okey, rintangan voltan bahagi dengan arus maksudnya formula ni khas untuk dia punya konduktor ohm. Konduktor ohm. Contoh konduktor ohm adalah kuprum, aluminium, besi. Dia sesuai dijadikan konduktor. Okey, ada juga konduktor tapi dia bukan ohm. Maksudnya dia tidak mematuhi hukum ohm. Iaitu kita guna dalam pemanas. Contohnya kalau dalam lampu dah. Dalam lampu tu ada filament. Kalau awak tengok ni. Ni pula. Okey, lampu mentol tu. Okey. Dia ada filament begini. Dia berpusing-pusing ni. Okey. Maksudnya sini ni akan dialirkan positif, sini negatif. So arus akan mengalir masuk dalam gegelung ni. Bila dia boleh mengalirkan arus, dia adalah konduktor. Cuma untuk buat mentol ataupun bahan pemanas ni, dia guna konduktor bukan ohm. Sebab apa? Konduktor tu rintangan dia berubah. Rintangan dia berubah disebabkan oleh suhu. Okey. Rintangan bagi konduktor untuk buat bahan pemanas adalah rintangan yang tinggi, mempunyai kerintangan yang tinggi. Maksudnya bahan tu mempunyai kerintangan yang tinggi. Bila kerintangan tinggi, dia cepat panas. Bila dia cepat panas, rintangan tu semakin bertambah. Tengok kalau konduktor ohm, pertambahan dia punya graf adalah berkadar terus, V dengan I berkadar terus. Kalau tengok dia mempunyai satu nilai. Kalau kecerunan dia tu adalah satu nilai pemalar. Maksudnya pemalar tak berubah, kecerunan dia tetap sama. Kalau 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tapi bukan ohm, kecerunan dia berubah-ubah. Tengok ni, mula-mula kecil, lepas tu semakin bertambah disebabkan oleh suhu. Tu konduktor bukan ohm yang banyak digunakan dalam elemen pemanas. Contoh kalau kita ada striker, apa lagi pemanas? Pembakar roti, oven. Dalam tu ada pemanas ataupun dawai yang bentuk dia gegelung. Okey, dia guna konduktor bukan ohm biasanya. Seperti perlu kita ingat, konduktor ni biasa diguna dalam pemanas. Awak kena ingat ni, sekurang-kurangnya satu jenis pemanas awak kena ingat. Yang pertama yang biasa diguna untuk pemanasnya, yang pertama nikrom, logam jenis nikrom. Okey. Yang kedua tungsten. Yang ketiga wolfram. Wolfram. 3 jenis dawai ni biasa digunakan dalam pemanas. Okey? Dan dawai-dawai ni adalah dawai bukan ohm. Okey? Dia tidak mematuhi rumus R sama dengan V per I. Dia tidak mematuhi ni. Dia tidak ikut hukum ni. Yang ikut hukum tu adalah konduktor ohm seperti kuprum, aluminium, besi. Okey, so kita nak fokus kepada konduktor jenis dia ohm. Konduktor jenis ohm. Okey? Yang mana dia mematuhi hukum V sama dengan R sama dengan V per I, ataupun biasa awak guna V sama dengan IR. Rumus hukum ni yang awak guna masa tingkatan berapa tingkatan 2. Tingkatan 2. Okey. Jadi litar-litar ni
dia ada dua sambungan, iaitu sambungan bersiri dan sambungan selari. Bersiri macam mana? Kalau kita ada beban, contohnya saya ada 3 mentor lah. Saya ada 3 mentor. 1, 2, 3. Saya ada 3 mentor ni. Mentor ni. Lepas tu saya nak tengok macam mana nak suruh dia beri ketiga-tiga mentor tu nyalaan dia semua terang. Okey, saya ada mentor dah. Bateri. 1 bateri. Okey, sini bateri. Lepas tu dawai. Okey, mula-mula saya sambung secara selari. Okey, selari macam mana? Saya ada bateri, lepas tu saya sambung ke mentor 1, 2, 3. Okey, saya sambung secara selari. Ini selari selari, sesiri. Ini sesiri. Ini sesiri. Sambungan sesiri mentor-mentor tu disambung secara sesiri. Dalam satu dawai panjang disambung. Okey. Diperhatikan mentor yang menyala biasa-biasa sahaja. Okey, saya pun ubah cara sambungan dia. Bateri masih lagi sama. Saya sambung secara selari. 1 bateri. 2 bateri. Bateri pula mentor. 3 mentor yang disambung secara selari. Dia beza tak? Ni sesiri dia straight Selari dia bertingkat-tingkat. 1, 2, 3. Ni selari. Okey. Tapi diperhatikan bila sambung secara selari, mentor tu menyala lebih terang. Dia menyala lebih terang. Apa kelebihan selari berbanding sesiri? Dia masing-masing ada kelebihan. Yang pertama, selari ni kalau litar dekat rumah ataupun mentor dekat rumah, awak sambung secara selari. Contohnya yang pertama, kalau berlaku kerosakan pada mentor ni tak berfungsi. Litar ni tak berfungsi. Litar mentor kedua dan ketiga masih lagi menyala sebab dia masih lagi lengkap. Tu kelebihan selari. Kalau sesiri, kalau satu mati, ketiga-tiganya tidak akan berfungsi. Boleh faham? Sebab apa? Sebab litar sudah tidak bersambung. Kalau satu ni mati, maksudnya dia terputus. Dia terputus hubungan antara sini. Dia belok. Putus. Jadi tiga-tiga tak menyala. Tapi kalau selari, satu je terputus, dua lagi masih berfungsi. Tapi lepas tu pula kelebihan dia, sebab apa dia? Nyalaan dia lebih terang. Lebih terang. Okey. Sebenarnya voltan daripada bateri, katakan bateri ni ada 3 volt. 3 volt tak? Dua-dua, bawah pun 3 volt. Okey. Litar sesiri, dia akan membahagi voltan. Voltan tu akan membahagi. So ada tiga mentor. So 3 voltan ni akan membahagi 3. Sini akan dapat 1 volt, sini 1 volt, sini 1 volt. Untuk sesiri. Sebab tu litar sesiri kita panggil litar pembahagi voltan. Litar pembahagi voltan. Dia bahagi voltan tu. Manakala litar selari, dia tak membahagi voltan. Semuanya akan dapat dengan nilai yang maksimum semua. Katakan sumber dia 3 volt. Jadi ketiga-tiga ni akan dapat 3 volt. 3 volt atas, 3 volt bawah, 3 volt di tengah, 3 volt di bawah. So ketiga-tiga akan dapat 3 volt. Jadi keseluruhan dia, kita boleh rumus sini. Kalau litar selari, V ni V mentor, V
ni sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. V1 ni maksudnya mentor 1, mentor 2, mentor 3. Okey. Litar selari pula kita boleh simpulkan dia sebagai V sumber sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Gitu. Boleh? Okey, beres. Okey, so maksudnya ketiga-tiga voltan tu akan dapat nilai yang sama. Okey, kata voltan. Sebab tu dia menyala lebih terang sebab voltan dia dapat tinggi. Bila voltan tinggi, arus pun tinggi. Nah, bila voltan tinggi, arus tinggi. Okey. Macam hukum ni tadi lah. Sekejap. Bateri nak mati. Okey. Macam ikut hukum ni lah, hukum konduktor ni. Tengok kalau voltan bertambah, arus juga bertambah. Bila arus bertambah, nyalaan dia semakin terang. Okey. Dan ini voltan berkurang, maka arus pun berkurang lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan arus. Okey, arus ini katakanlah mengalir 2 ampere. Semua akan dapat 2 ampere. Okey, jadi arus untuk litar sesiri boleh disimpulkan bahawa I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Okey. Gitu. Okey, maksudnya arus ni kalau 2 ampere semua mengalir 2 ampere melalui mentor-mentor tersebut. Lepas tu untuk litar selari I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Okey. Jadi kalau katakan sini ni mengalir 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, jumlah yang semua ni jadi kita gabung dia akan jadi 6 ampere. Jadi litar tu mengalirkan 6 ampere. Arus. Okey. Rintangan pula. Rintangan. Ni R. Untuk litar yang sesiri, R dia adalah jumlah saja. Kita ikut je. V1 tambah V2 tambah V3. Iaitu R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Apa maksud R1 tambah R2 tambah R3 ni? Okey, mentor ni dia ada beban, dia ada rintangan. Berapa rintangan dia kita tak tahu. Cuma kita boleh cari jumlah rintangan dia, jumlah kesemua, rintangan berkesan dia panggil. Okey, rintangan berkesan jumlah dia adalah R1 tambah R2 tambah R3. Jumlah dia. Nanti kalau kita tengok macam mana nak kira jumlah. Okey. Kalau litar selari dia special sikit. Jadi 1 per R. R ni rintangan berkesan, jumlah rintangan sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Okey. Dia R tu duduk di bawah. Okey, kita tengok contoh dia, pengiraan dia. Okey. Contoh 3 buah perintang disusun secara bersiri dan selari. Ini dia gabung dah. Okey gini Saya buat situasi baru. Okey. Saya ada 1 litar. Ada bateri. Okey. Saya sambungkan dengan perintang. Okey, perintang tu awak anggap perintang ni sama, iaitu
2 ohm. 2 ohm. Okey, saya nak ingat sekali lagi ya, rintangan boleh ditulis dalam unit ohm, omega gitu. Simbol dia omega tapi dia kita panggil ohm. Okey, yang pertama, sini ada 6 volt katakanlah. Bateri itu 6 volt. Lepas tu saya sambung kepada ammeter. Ammeter. Ammeter ni nak mengukur arus. Okey, nak mengukur arus. Okey, seterusnya silap saya letak 4 ohm lah. 4 ohm. Okey. Dua perintang yang berbeza, ada 2 ohm, ada 4 ohm. Rintangan dia berbeza Lepas tu saya letaklah sini voltmeter. Okey, voltmeter. Voltmeter tu nak mengukur voltan yang merentasi. Voltan yang merentasi. Okey, yang pertama disuruh selesaikan berapakah bacaan ammeter. Bacaan ammeter tu bacaan arus yang mengalir. Okey, nak mengalirkan arus dia guna konduktor ohm, betul? Bila konduktor ohm dia akan terikat dengan rumus V sama dengan IR. V sama dengan IR. Okey. V kita ada dah, voltan dah. Voltan kita ada dah, 6 volt. Cuma kalau kita nak cari arus, kita kena ada rintangan. Betul? Okey, kita gantikan dengan 6 sini. Kita kena ada rintangan. Rintangan pula kita nak ambil hak mana? Ada 2 di sini rintangan. 2 dengan 4. Jadi kita kena ambil rintangan berkesan. Rintangan berkesan kalau litar sesiri. Litar sesiri tadi, rintangan berkesan dia R sama dengan R1 tambah R2. Okey, so sini ni samalah. So kita kena gabungkan dia. Jadi jumlah rintangan R sama dengan 2 tambah dengan 4 sama dengan 6 ohm. So barulah kita boleh masukkan dalam rumus I sama dengan I darab dengan 6 ohm. Okey, jadi I sama dengan 6/6 sama dengan 1 ampere. Maka bacaan bagi ammeter sini adalah 1 ampere. Boleh? 1 ampere. Faham Okey. Kita nak baca nilai voltmeter pula. Baca nilai voltmeter pula sini. Voltmeter. Okey, voltmeter tu akan baca nilai voltan. Jadi V kita nak cari. V sama dengan IR. Betul? Jadi sini bila dia merentasi ataupun melalui perintang 2 ohm ni, maksudnya kalau litar sesiri arus dia adalah sama. Jadi V sama dengan I yang mengalir adalah 1, R dia adalah 2. 2. Sini dah tulis 2. So jawapan dia adalah 2 volt. Maksudnya 6 volt ni daripada bateri, 2 akan akan merentasi perintang 2 ohm. 4 lagi akan merentasi sini, 4 ohm. 4 ohm pula dah. 4 ampere. Jadi jumlah dia adalah 6. Tu untuk litar sesiri. Kalau litar selari pula, litar selari, saya ada bateri. Saya sambung kepada perintang yang sama tadi. Sini 2 ohm. Sini 4 ohm. Tadi sambung secara sesiri. Lepas tu secara selari pula saya sambung. Lepas tu saya letak dengan ammeter sini. Ammeter tu nak baca arus. Lepas tu saya letak voltmeter sini.
Voltmeter. Bukan voltmeter. Saya letak ammeter juga sini. Okey, baik. 2 ammeter. Lepas tu soalan dia selesaikan cari bacaan ammeter. Ni ammeter 1, sini ammeter 2. Okey, kita cari 1 dulu. Okey. Sama juga sini 6 volt. Kita nak kira nilai, kita kena ada rumus lah. Rumus sebab dia konduktor ohm, kita terikat dengan rumus V sama dengan I R. Okey, nak cari V ada dah 6. Hak asal dia 6. Okey. R, nak cari I kena ada R. R pula ada 2 dengan 4. Tak, 2 ohm dengan 4 ohm. Jadi kita kena gabung. Untuk apa kita gabung? Supaya kita dapat nilai rintangan berkesan. Jumlah rintangan. Dalam 1 litar tu berapa jumlah rintangan dia? Okey. Maka kalau kita tengok dalam litar selari sini, rintangan 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Jadi nak kira ni kita kena tambah lah. Jadi kita kira di tepi 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Okey, 1 per R sama dengan R1 dia 2, 1 per 2 tambah dengan 1 per 4. Nah, 1 per 2 tambah dengan 1 per 4. Jadi 1 per R sama dengan, kalau kita guna kalkulator, 1 per 2 tambah 1 per 4. Jawapan dia adalah 3 per 4. Okey. Dan kita nak R, kita balikkan dia. Jadi R sama dengan 4 per 3 ohm. Itu jawapan dia. Jadi dapat nilai R ni kita masuk dalam rumus I sama dengan R ni 4 per 3. Maka I sama dengan, okey, 6 kali 3 bahagi dengan 4. So akan dapat nilai dia I 4.5 ampere. Jadi bacaan ni adalah bacaan pada ammeter 1. Ammeter 1. Okey. Macam mana nak baca A2 pula? A2 pula kita ambil rumus sama juga. Rumus sama iaitu V sama dengan IR. Pernah dah ambil V sama dengan IR. Okey. Kita nak baca I sama dengan V per R. Okey. I2 lah. I2 Jadi sama dengan V dia. Kalau V dia tak membahagi voltan, dia akan dapat sama. So 6 per dengan R. Ni nilai R ni 2. So 6 bahagi 2 sama dengan 3 ampere. Okey. So maksudnya A2 tu akan baca 3 ampere. Boleh? Boleh Okey. Ke tak ada Ada Okey, comel. Kita tengok soalan ni lah. Kita tengok soalan ni. Sebenarnya kalau awak minat pengiraan memang seronok dapat selesaikan soalan dalam 4 elektrik ni. Okey. 3 buah perintang disusun secara bersiri dan selari. Okey, ni dia gabung. Sesiri dan selari. Tengok. Sini sesiri, lepas tu dalam sesiri tu ada pula selari. Okey, ini tunjukkan dalam rajah 3.13. Biasanya litar dalam rumah dia akan sambung gini Okey. Dia gabung sesiri dan selari. Nilai perintang bagi R1, R2, R3, 2. Maksudnya awak kena dalam Excel kena tulis R1 2 ohm, R2 4 ohm,
4 ohm, R3 12 ohm. 12 ohm masing-masing. Apabila suis ditutup, hitungkan rintangan berkesan. Rintangan berkesan tu jumlah rintangan antara R1 tambah R2 tambah R3. Kita tak boleh tambah gitu, R1 tambah R2 itu. Kita kena ikut hukum dia. Okey. Daripada litar gini, kita kena susun biar dia jadi gini. Okey. Litar ni, litar 1 ni, kita ubah dia jadi litar 2 gini. Biar R1 masih duduk sini. Lepas tu R2 dengan R3 ni kita dah gabung jadi satu jumlah. Okey. Kalau litar selari, cara kita nak gabung dia adalah 1 per R sama, kita nampak pula. 1 per R sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 12. Okey. So jumlah dia berapa? 1 per 4 tambah 1 per 12. So jawapan dia adalah 1 per R sama dengan 1 per 3. Okay, 1 per 3. So maksudnya R sini adalah 3. So 4 dengan 12 ni kita gabung dia jadi 3 ohm sini. Sini pula 2 ohm. Okay. Bila kita nampak litar sesiri, jumlah rintangan dia adalah kita hanya tambah saja. 2 tambah 3. So jawapan dia rintangan berkesan adalah R sama dengan 5 ohm. So hak 2 ni, A1 dengan A2 dengan A3 ni kita gabung dia jadi 3 ampere. A1, A2 kita gabung jadi 3 ampere. Okay, 3 tu pula kita tambah 2 jadi 5 ampere. So jumlah dia adalah 5 ampere. Okay, yang kedua, B, arus dan beza upaya. Arus dan beza upaya merentasi perintang 2 ampere. Perintang 2 ampere. Maksudnya dia nak yang merentasi sini. R1. Merentasi R1. Sini R1 Z. Merentasi R1. Okey. Jadi cara kita nak kira arus dulu. Arus yang merentasi. Okey. Arus maksudnya yang melalui 2 ni, kita tengok kita boleh guna rumus V sama dengan IR. Kita ada dah jumlah V sama dengan IR. V dia 6 volt. 6 volt daripada hak asal. Okey, I kita nak cari. R adalah jumlah tadi kita kira tadi 5. Dah. Maka I sama dengan 6 bahagi 5. So jawapan 6 bahagi 5, jawapan dia adalah 1.2. So 1.2 ampere. Okey, 1.2 ampere ni adalah bacaan bagi emitter 1. 1.2 ampere. Alright. So arus yang merentasi R1 juga 1.2 ampere. Jadi sini adalah nilai dia ni kita tahu pula I sama dengan 1.2 ampere. Kita nak cari V pula. Kita nak cari V mudah je sebab kita ada dah arus, kita ada dah rintangan, masukkan dalam rumus. V sama dengan tak comel. Kuning kita kena tukar kepada hijau. V sama dengan IR
Okey. I kita dapat dah 1.2, R adalah 2 ampere. So jawapan dia 2.4 volt. 2.4 volt. Okey. Arus dan beza keupayaan merentasi perintang 4 ohm dan 12 ohm. Okey. Kalau sini tau. Kalau sini 1.2 ni saya besarkan sikit sini dia masih lagi 1.2 sampai dekat dekat apa ni cabang ni dia akan membahagi. 1.2 tu akan membahagi. Dah. Tambah ratik tu dia bagi. Nanti sabar. Okey, dia bagi tu kalau jumlah rintangan dia sama, katakan sini 2 ohm, sini pun 2 ohm, dia bagi sama banyak lah. Tapi masalah kita sekarang ni dia tak sama ni. Sini 4, sini 12. So macam mana kita nak cari nilai dia? Okey. So cara nak cari nilai dia adalah kita kena ada satu rumus, iaitu nak tulis kat mana saya padam dulu. Dia ada satu rumus, nama dia rumus pembahagi arus. Okey, I sama dengan R2, ni I1 deh, R2 per dengan R1 tambah R2 darab dengan IS. Okey. I1 ni maksudnya arus yang mengalir ke atas. Maksudnya sini dia ada 2 kan. Ni 1, ke bawah 2. Dia panggil contoh gitu. Kalau kita anggap 1 ke atas, 2 ke bawah. Okey, jadi arus yang mengalir ke 1 tu, I1 sama dengan R2 per dengan R1 tambah R2. Jadi untuk soalan ni kita tak guna I1. Kita guna I2 dengan I3. Jadi kita kena ubah sini lah. Okey. Jadi I2 yang mengalir ke A2 ni, sini A2 sama dengan R3 per dengan R2 tambah R3 darab IS. Sumber dia 1.2 tadi. Okey, jadi R3 sini adalah 12 ohm per dengan R2 4 tambah 12 darab dengan 1.2. Okey. Jadi 12 per dengan 16, 12 bahagi 16 0.9 ya. darab 1.2. 0.9 lah. So, jawapan dia 0.9 ampere. Jadi bacaan pada A2 ni adalah 0.9. A3 pula kita tolak 1.2 tolak 0.9. Jawapan dia 0.3 ampere. 2.4 tu gana tu. 2.4 tu 2.4? jawapan akhir lah. 2.4 tu kenapa? Jawapan akhir ke? Ada lagi, sabar dulu. Jadi A2 0.9, A3 0.3. Lepas tu voltan yang merentasi. Voltan yang merentasi tadi adalah 2.4. 2.4 mengalir dekat R1 Lepas tu R2 dengan R3 ni 6 tolak dengan 2.4 berapa? 6 tolak dengan 2.4 3.6. Yang merentasi kedua-dua ni adalah 3.6. Okey. Ni soalan A. Dia dapat 5 ampere. 5 ohm. Ni soalan ni. Okey.
Lepas tu soalan B 1.2 arus. So kita kira tadi ni. Ni 1.2 ni. Lepas tu voltan dia 2.4. Voltan dia 2.4 ni sini. 1.2 2.4. Okey, betul. Yang ketiga A2 tu ataupun emitter yang kedua akan baca 0.9. Yang tu baca 0.3. Dan bacaan bagi voltmeter adalah 3.6. Kalau kita kira tadi. Sini. 0.9 satu, lepas tu bacaan dia 0.3 dan jumlah kita tolak tadi 6 tolak 2.4 3.6. So jawapan sini ni 3.6. Boleh tak? Dia sebenarnya mudah tapi mungkin awak tak nampak sangat saya tunjuk jalan pengiraan ni. Awak boleh saya nak beri satu tugasan pada awak untuk hari ni. Sementara nak boleh tunggu hari Selasa ni pula. Okey. Cuba buka ni, buka surat. Buka surat 118. Buka surat 118, lepas tu tugasan 2. Tugasan 2. Okey, tugasan 2. Boleh tak awak selesaikan tugasan 2 tu dan hantar pada saya? Boleh? InsyaAllah. Boleh ke? Tak faham boleh tanya. Tak faham boleh tanya. Boleh tak, boleh message personal, insyaAllah saya boleh tunjuk. Boleh Soalan naik tu. Soalan tugasan 2 muka surat 118 ni. Dalam modul modul ni. Modul hak beli ya. Boleh Okey dah? Boleh? Boleh ke? Okey. Naik So kita stop sini dulu. Dah nak dekat pukul 2 dah. So kita stop. Awak pun letih dah. Petang ni pula awak ada berapa? Kelas 1 MB2, 5 MB2 tak? Ada perjumpaan tak? Ustaz Zul. Alright, go. Ustaz Zul. Okay, so saya berhenti sini dulu. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh personal Telegram pada saya lah. Okey ke? Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi Okay. Assalamualaikum. Okay. Sama. Jangan sia-siakan, simpankan selama-lamanya dari semua.